bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin yang mendengar ini oleh Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kepada tafsir di Akim.fm ini. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi bincang ayat ke-40 dan selepas ini kita akan beralih ke ayat yang berikutnya. La tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia benar kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah telah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selagi ini milik Allah sekalian, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ni, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana sangkaanmu terhadap dua orang manusia sedangkan Allah merupakan yang ketiga? Dalam keadaan yang begitu kritikal, ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang daripada mereka menoleh, maka tentulah menoleh melihat dari kedua kakinya, nescaya mereka akan dapat melihat kita, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi telah mengingatkan Abu Bakar dengan katanya, ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Bantuan Allah datang, tentera Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala-galanya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah telah menurunkan ketenangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakinah. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, Allah telah meninggikan seruan orang-orang beriman, seruan Allah Subhanahu wa taala ini, dan merendahkan, menjadikan kalimah orang-orang kafir itulah yang rendah. Kalimah ni saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita lihat berulang banyak kali dalam Al-Quran Karim. Sebagai contohnya di penghujung surah Al-Kahfi yang Allah jelaskan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah tegaskan, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah, maka lautan akan kering isinya sebelum kalimah Allah itu habis sempurna ditulis. Begitu juga dalam surah Luqman yang telah kita bincangkan dahulu, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam surah Ibrahim kita lihat, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Kalimah tayyibah ni laksana kayu yang baik, yang uratnya kukuh dalam bumi, akarnya tetap dalam bumi, ranting dahannya menjulang ke langit, menghasilkan bunga dan akhirnya buah yang lazat. Itulah dia kalimah tauhid. Lawan pada kalimah yang tayyib ini tuan-tuan, kalimah tayyibah lawannya kalimah khabithah, kalimah yang jahat, yang buruk. Perumpamaannya seperti kayu yang buruk, tumbang di permukaan bumi. Bahkan kata Syekh Qutb rahmatullah alaihi dalam tafsirnya fi Dhilal Al-Quran, ketika mentafsirkan ayat-ayat dari surah Ibrahim itu, ayat 24, 25 dan 26, dia umpama rumput yang tidak kuat. Kalimah khabithah ni dia umpama rumput yang sekali direntap dia akan keluar, berbanding dengan kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah ini iaitu tauhid yang benar, yang kuat, yang kukuh dalam diri. Dan kuliah lalu juga kita telah bincangkan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang disepakati oleh generasi Islam yang awal, tiada keraguan padanya. Jangan kita jadi seperti golongan Rawafid, golongan Syiah yang benci para sahabat. Bahkan dalam etika kita bermuamalah dengan manusia pun, saudara, kita diajar supaya berwaspada. Kita diajar supaya
apa yang boleh kita sebutkan, supaya kita ni dalam segala tindakan kita hendaklah menggunakan rasional yang tinggi. Jangan mudah-mudah untuk kita membenci seseorang itu. Bersederhana dalam membenci, bersederhana dalam berkasih sayang sesama kita, bersederhana. Habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ini disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Ustaz Omar Muhammad Nur hafizahullah dalam kolom Mahmudah Muslim Majalah Solusi, ikut kajian beliau dari sudut hadis. Ini bukannya hadis, ini sebenarnya merupakan asar sahabi, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang maksudnya cintailah kamu seseorang di kalangan kamu itu sekadarnya belaka. Barangkali dia akan jadi orang yang kamu benci satu hari nanti. Dan bencilah seseorang di kalangan kamu itu sekadarnya belaka, sekadar yang perlu saja, kerana barangkali dia akan jadi orang yang kamu cinta satu hari nanti. Jadi saya ini mulia kat Allah sekalian, kalau kita lihat, membela orang yang kita cintai lah satu tindakan yang mulia. Tapi membela musuh yang kita benci jauh lebih mulia daripada kita membela seorang yang kita cintai. Bukan begitu? Ini bicara awal Ustaz Omar Muhammad Nur dalam Majalah Solusi menerusi kolom Mahmudah, dalam tajuk Majalah Solusi Mencipta Syurga Rumah Tangga. Bacalah saudara. Ruangan ni amat bermanfaat untuk kita memahami dari sudut Mahmudah, sifat-sifat akhlak yang tayyibah, al-akhlak al-mahmudah. Sebenarnya perkara ni dikaitkan dengan peristiwa seorang ulama yang terkemuka namanya Ibn Daqiq al-Aid dan Ibn binti al-A'az. Diorang ni merupakan para ulama, kedua-duanya ada kelebihan, tapi adalah konflik yang berlaku di antara mereka. Ya, dalam hidup ini kita tidak akan dapat melihat semua orang cinta kepada kita. Kita tak dapat elak berada dalam satu situasi kita ada kekasih yang mencintai kita, orang yang senang dengan kita, dan musuh yang membenci kita, kita tidak elakkan. Jadi apa yang berlaku di antara Ibn Daqiq al-Aid dan Ibn binti al-A'az ini wajar menjadi pengajaran kepada kita semua. Hubungan mereka ni diwarnai dengan konflik yang begitu kritikal, panas. Setahui Ibn binti al-A'az ini telah melakukan kesalahan yang tak dapat dimaafkan oleh raja. Lalu mereka telah berpakat untuk menghukum mati ulama ini, bahawa dia telah mencipta tuduhan palsu tentang kemurtadan seseorang, murtadnya seseorang. Jadi mereka telah kumpulkan petition, sokongan, minta sokongan dari semua ulama agar dijatuhkan hukuman itu kepada Ibn binti al-A'az. Seorang demi seorang tokoh menurunkan tanda tangan masing-masing untuk menyokong perkara itu, sehingga sampai kepada Ibn Daqiq al-Aid yang disangka akan menyokong penuh pembunuhan Ibn binti al-A'az itu. Ternyata Ibn Daqiq al-Aid telah membaca kandungan surat yang dimaksudkan itu, dan akhirnya walaupun didesak, dia telah buat keputusan tidak layak untuk membunuh Ibn binti al-A'az, walaupun orang yang datang bawa surat itu maksanya. Tuan, lakukanlah demi paduka sultan dan juga wazir, menteri-menteri. Tapi jawapannya tidak. Aku tidak ingin turut serta dalam pembunuhan melibatkan seorang Muslim. Tegasnya Ibn Daqiq al-Aid, walaupun dia ada persengketaan, perseteruan dengan Ibn binti al-A'az ini, dua orang ulama yang hidup sekitar kurun ke-6 Hijrah ni saudara, di Mesir. Mendengar jawapan yang tegas itu, terkejutlah semua orang yang telah membuat konspirasi untuk membunuh Ibn binti al-A'az, yang memang ada perselisihan dengan Ibn Daqiq al-Aid itu. Kebetulan secara ini melihat mas sekalian, lihat, nampak kan? Kerana apa? Kerana bagi orang seperti alim seperti Ibn Daqiq al-Aid ini teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu cenderung kepada satu buatan daripada menegakkan keadilan, kerana keadilan itu yang lebih berhak untuk kamu tetapkan, untuk kamu pegang. Takwalah kamu kepada Allah SWT. Dia teringat ayat ini. Orang yang beriman sepertinya, ketua para ulama sepertinya, ayat ini berbekas dalam diri, bukan dibaca saja. Tuan dimuliakan Allah sekalian, berbekas. Lihat, ini dia. Saudara ini muliakan Allah sekalian, walaupun Ibn binti al-A'az ni telah melakukan perkara yang kalau manusia biasa berada dalam kedudukan itu tentu disokong sepenuhnya, 100% sokong, 300% sokong, biarlah dia dibunuh kerana dia memusuh aku. Tapi tidak,
Sepertinya berpada-padalah kita dalam membenci saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Melihat secara rasional, memang betul dia musuh kita, tetapi pandangan musuh ni, kata Imam Ghazali, kadang-kadang ada benarnya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan diri. Kawan-kawan baik dia tak akan beritahu kelemahan diri kita, dia sentiasa akan puji kita, terutamanya kawan-kawan yang suka mengampu, bukan? Tapi kalau musuh ini biasanya dia berkata perkara yang benar dan perlu kita atasi. Ini Ibn Daqiq al-Aid, nama sebenarnya Taqiyuddin Ali bin Wahab al-Qushairi. Beliau ini dilahirkan pada tahun 925 Hijrah di Hijaz dan menghabiskan usianya dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan beliau terkenal sebagai seorang ulama yang wara', yang zahid, yang taqiyun, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah, kurang berkata-kata tentang kelemahan orang yang lain. Saudara ini mereka kasihan. Bila ditanya kepada Imam Al-Hafiz As-Sakhawi tentang peristiwa ini, jawapan beliau memang bahawa Ibn Daqiq al-Aid ni pernah berkata menjelaskan situasi dirinya, tidaklah aku mengucapkan atau melakukan sesuatu melainkan setelah aku siapkan jawapanku di depan Allah untuk ditanya kelak. Jadi bila kita nak berkata sesuatu ni, cuba kita lihat ditanya Allah di akhirat kelak, adakah jawapan kita sama seperti itu pada prinsip yang kita pegang ataupun kerana nafsu yang kita cenderung padanya. Allah hebatnya ulama ini, Ibn Daqiq al-Aid. Saya bacalah saya dalam kolom Mahmudah, majalah Solusi, yang bertajuk Mencipta Syurga di Rumah Tangga. Ini adalah satu kolom yang saya kira sangat menarik untuk kita memahami bersederhana dalam membenci dan juga menyayangi seseorang. Maksudnya orang yang hidup di kalangan kita, bukannya si sahabat. Si sahabat ni sudah selesai ujian mereka dan wajar kita cintai mereka dengan sebenar-benarnya. Kalau dengan manusia biasa pun kita kena berpada-pada dan bersederhana, macam mana agaknya golongan yang benci sahabat, yang dengan emosi mentohmah dan memfitnah sahabat dalam internet mereka, dalam email mereka, dalam website mereka. Allah kejinya perang ini selagi ini mulia kat Allah sekalian. Jauhilah orang seperti ini. Walaupun kita lihat mereka ni ada kemampuan-kemampuan yang tertentu, kemahiran-kemahiran tertentu, bahasa-bahasa yang canggih, yang anggun, tapi kalau dia menceritakan kelemahan para sahabat, tidak wajar untuk kita baca tulisan-tulisan yang tercela dan keji seperti itu selagi ini mulia kat Allah sekalian. Dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini adalah menjelaskan tentang sakinah, ketenangan yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Abu Bakar. Nabi Muhammad ni memang seorang yang kita tidak nafikan, tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun sifat yang ada pada Nabi SAW. Aman, tenteram, damai, sentiasa. Bahkan dalam situasi yang begitu kritikal, pernah kita bincangkan dalam perjalanan ke Zatul Riqa', perjalanan pulang, Ghawras Al-Ghatafani telah berkata kepada teman-temannya, aku akan bunuh Muhammad ini dalam perjalanan pulang dari Zatul Riqa', dalam perjalanan untuk perang yang tidak jadi itu. Bila para sahabat duduk dan yang sepatutnya berkawal telah pun keletihan, tertidur bersama-sama dengan tentera yang ramai, Nabi Muhammad SAW pun terlelap waktu itu. Tiba-tiba datang Ghawras Al-Ghatafani. Dia ambil pedang Nabi SAW. Nabi sedang berehat di bawah di sebuah lembah yang berpohon. Maka Ghawras pun ambil pedang dan terhunus di tangannya. Dia berkata kepada Nabi SAW yang sedang terlelap itu, siapa yang akan melindungimu pada hari ini, wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW pun terkejut dari lena itu, dari tidur itu. Nabi Muhammad pandang dengan tenang, Allah. Jawapan Nabi dengan tegas kepadanya, Allah. Jatuh pedang yang ada di tangan Ghawras Al-Ghatafani. Lemas dia, duduk dia melutut kepada Nabi SAW. Nabi ambil pedang tu, Nabi tunjuk pada dia, sekarang siapa yang akan melindungimu daripadaku? Ghawras menjawab, terketar-ketar dia, tiada siapa. Lalu dia telah pun duduk di depan Nabi dan berjanji tidak akan melangi Nabi SAW lagi. Ini Nabi seorang yang cukup tenang, aman, tidak pernah gundah gulana, keluh kesah dan sebagainya. Saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita diajar untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita ditekan dengan perasaan stres, kita rasa menderita, rasa tekan, rasa susah hati, begitu juga amalkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada sifat susah hati dan juga sedih. Mohon perlindungan kepadamu daripada ditimpa perasaan
Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, lemah dan juga malas, wa minal jubni wal bukhli, dan perasaan pengecut dan juga kedekut, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ditekan oleh orang ramai, dianiaya oleh mereka, dan dihempap oleh hutang yang banyak. Saudara ini boleh Allah sekalian, doa-doa ini boleh saya lihat dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang berwarna hijau yang saya tuliskan untuk tuan-tuan, dedikasi untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi amalan kita dalam kehidupan ini untuk mencari ketenangan yang pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita lanjutkan pada ayat yang berikut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.